الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan Suratun Naml ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui apa yang terpendam di dalam hati mereka dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan. Ayat 74 yang kita sambung pada malam ini masih lagi mempunyai kesinambungan mafhum dengan beberapa ayat sebelum daripada ini, berhubung dengan ucapan-ucapan pemimpin Quraisy, kepimpinan Makkah yang kufur kepada Allah. Ucapan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan kepada Nabi persoalan kiamat. Kita dah baca ayat ini. Tanya dalam keadaan mengejek-ngejek. Mereka mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah hiburkan Nabi.
Allah hiburkan kita semua, orang-orang yang beriman, yang kasih kepada agama, yang bencikan kezaliman dan ketidakadilan, yang akan menghadapi ujian-ujian cabaran dalam kita menegakkan keadilan tersebut. Maka Allah turunkan ayat ini. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linu. Tuhanmu wahai Muhammad cukup maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan fi suduruhum, di dalam dada-dada mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan kepada Nabi. Jangan bimbanglah bahasa mudah ni. Tak usah risaulah. Aku tahu kesemuanya. Jangan bimbang. Di sisi aku semuanya tersimpan. Hatta di dalam dada-dada mereka aku amat mengetahui. Jangan kata apa yang mereka isytihar, di dalam dada pun aku tahu. Sebab aku Tuhan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mari kita bahas di sudut ilmiah pengajaran. Apa tu? Pertama, inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu daripada sifat ma'ani, iaitulah Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Ini kena faham dulu. Sifat Allah itu maha mengetahui, dan sifat ini adalah di antara, tak tahu nak sebut, banyaknya sifat-sifat Allah. Selain pengampun, selain pemberi azab dan sebagainya, di antara sifat Allah itu aliman, dia mengetahui, dia tahu keadaan makhluk-makhluk ciptaannya. Keadaan Allah yang mengetahui, termasuk di dalam sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang kita belajar di dalam sifat 20. Kenapa? Sifat ini amat penting untuk kita hadamkan. Jawapan yang mudah. Kerana apabila kita merasakan Allah zat yang amat-amat mengetahui keadaan kita zahir dan batin, sampai dalam dada kita pun dia tahu, maka cuba fikir sekejap. Beranikah kita nak buat perkara-perkara yang tidak cocok dengan agama Allah? Beranikah kita? Ataupun kalau kita dah terlajak, sebab kita bukan perfect, kita bukan sempurna 100%. Kok pun tak berhenti. Walaupun kita kadang-kadang terlajak, maka kita tahu kita akan cepat istighfar, kita akan cepat memohon keampunan, sebab kita tahu Allah maha mengetahui akan perbuatan kita. Berilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah adalah sifat ma'ani, iaitulah sifat yang dibangsakan, yang dinisbahkan kepada zat. Ini kena belajar tauhid. Apa makna dibangsakan pada zat?
Yang tu hurai, jawab dia pukul 12 tak habis. Dah laku jam teruk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sifat maha mengetahui Allah. Cukup kalau kita baca 1-2 ayat. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Antaranya suratul An'am ayat 59 di tengah-tengah. Mari kita bayang, di antara cara Allah Ta'ala tunjuk dia maha gagah, tunjuk dia maha perkasa. Antara caranya dengan Allah itu maha mengetahui. Dan cukup dengan ayat-ayat yang pendek-pendek sudah menggambarkan betapa haibatnya Allah Azza wa Jalla. Antaranya Allah ini ya'lam fil barri wal bahr. Suratul An'am di pertengahan ayat 59. Aku ni Allah, aku ni maha mengetahui fil barri, apa yang ada di darat. Darat, tuan-tuan, kau tanya kita, jawapan dia yang aku tahu tentera darat tu Allah fil barri, apa yang ada di darat. Okeylah, pokok-pokok kayu kaya, banyak mana kita tahu? Banyak mana? Pokok durian memang apa ya? Pokok durian, ketum, itu apa ya? Pokok durian, pokok ketum, pokok manggil, bak entah ke darah, apa ya lalu? Punya banyak tu paku pakisnya, sporanya, segala tok nenek di atas darat. Hak tu baru pokok kayu kayan. Allah kata aku tahu semua. Tak ada profesor dalam dunia, walaupun dia profesor bidang hutan, kaji hutan, profesor bidang kayu kayan ke contohlah, mustahil, impossible dia boleh tahu setiap detail pokok-pokok dalam darat, dalam dunia. Mustahil. Kita sembang pokok kayu kayan Malaysia, kita tak sembang lagi pokok kayu kayan di Eropah. Allah kata aku tahu fil barri, atas darat aku tahu. Apa ada atas darat? Sungai, aku tahu berapa jumlah sungai. Apa ada atas darat? Jalan raya, aku tahu berapa banyak jalan raya. Allah, JKR tak boleh buat itu. Tuan-tuan, hak tu cukup dah. Allah kata lagi fil bahari, fil barri wal bahri, aku juga tahu di lautan. Besar sembang banyak tuan-tuan, laut. Dalam laut ada ikan. Berapa banyak spesies tuan-tuan tahu tentang ikan? Yang saya tahu ikan, siakap, 3 rasa, kuliah Tanjung Lawai. Itu yang aku tahu. Tak ada atau aku tak main. Mereka tahu dah. Kuliah minggu lepas, Jumaat lepas, 2 hari lepas. Itu kuliah lah sebelum puasa. Mereka jamu muntah. Ustaz, makan ni kira lah lepas ni kita puasa lah. Awak, puasa aku tak makan ke? Mereka jamu ikan steam 1, ikan bakar 1. Ustaz lah, hantam kerang reboi. Tanya kerang ni nak bakar ke nak reboi Ustaz? Reboi. Baik tu yang tuan-tuan pergi JT kan, JT Kuala Perlis ke Kuala Kedah, dekat tiang JT tu kan ada kepah hak melekat tu. Yang tu pun
nak makan ni risau. Yang betul ni hati punya. Lepas kata tak apa ustaz, sedap. Balon. Sotong goreng, balon. Pokok tak ada. Sebab kami yang 4 orang makan tak risau kok. Punya makan saya sampai nenek muntah balik rumah. Tahu tu lah, siakap, jenahak, 3 rasa, tu lah. Allah kata fil bahri, dalam laut. Bukan kata laut Tanjung Lawai Malaysia, satu dunia aku tahu. Ikan salmon ke, ikan apa sekadar, jadah semua ikan aku tahu. Kamilih pun aku tahu. Mata biru, mata merah, mata oranye ni tak ada. Mata segala jenis ikan bilik, udang gagau, macam-macam. Allahu Akbar tuan-tuan, subhanallah. Aku tahu sebab aku Tuhan. Allah tunjuk gagah dia, Allah tunjuk hebat dia. Dengan benda tu je baru. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak adalah sehelai daun yang gugur. Min waraqatin, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak adalah sehelai daun yang gugur dari pokoknya melainkan aku tahu. Astaghfirullah. Kita tahu pokok tu tak ada tumbang. Pokok tumbang tahulah. Daun gugur apa nak tahu? Allah Ta'ala kata sehelai daun yang gugur aku tahu. La haula wa la quwwata illa billah. Agak-agak sehari lah berapa banyak daun gugur. Pokok depan rumah kita, pokok tu tepi bilik tidur kita, haram tak tahu dia gugur apa tak tahu. Tepi bilik tidur, pokok rumah kita, duk intai buah mangga ni bila lah nak masak. Daun gugur tepi bilik, apa yang nak tahu? Kotlah pokok tu jauh ke depan. Dah, Allah kata selain daun jatuh aku tahu. Aduh tuan-tuan, subhanallah. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Dalam Fussilat ayat berapa? 40 lebih, 49 dah silap. Allah kata wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u. Tak adalah janin yang dikandung oleh seseorang nak jadi apa? Aku tahu. Wala tad'u, dan dia nak bersalin bila semua aku tahu. Dalam ilmu aku semua. Tuan-tuan muslimin dan muslimah, pertama, sifat ilmu Allah, maha mengetahui Allah. Kalau saya nak ambil ayat cukup banyak, maha mengetahui Allah, sifat ma'ani dia menunjukkan kepada zahirnya gagah perkasa haibat Allah yang tak ada perkataan kita nak sebut, sehingga sehelai daun gugur pun Allah tahu. Astaghfirullah. Yang pertama. Yang kedua, itulah yang ulama sebut bahawa sifat ma'ani Allah dia duduk juga pada manusia. Maha melihat Allah, itu sifat ma'ani, maha melihat. Manusia melihat tak? Ada sifat ma'ani itu dekat kita, tapi tak kekal. Mendengar Allah sifat ma'ani. Ada tak pada manusia? Ada. Allah bagi sifat ma'ani itu.
Berkata-kata Allah, itu juga sifat ma'ani. Cakap tak kita manusia? InsyaAllah, kalau tak bisu cakap. Termasuk ada sifat ma'ani pada manusia, ialah berilmu, mengetahui. Tetapi sudah tentulah amat berbeza dengan mengetahuinya Allah. Kerana kita belajar dulu tauhid, guru kita aja. Bagaimana Allah mengetahui? Tiada didahulu dengan kejahilan. Tak ada jahil mendahului jahil, tak ada. Sedia ada pada zat Allah. Mengetahui Allah tu qadim, tak ada mula. Kita mengetahui bermula dengan jahil, bodoh dulu, jahil. Kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, tetapi dia Rasul Allah, tu cerita lain. Kita didahulukan dengan kejahilan. Mengetahui kita bermula dengan tak tahu, tu kita. Walaupun Allah bagi pinjam sifat ma'ani dekat kita, tetapi sifat itu tidak sama di sisi zat Allah. Maksudnya sifat zat Allah tidak sama dengan makhluk. Maka bila kata berilmu, itu sifat ma'ani yang Allah pinjamkan kepada kita. Fahamlah, bermula dengan jahil. Dah nak tahu, kita kena lalui proses mencari ilmu. Tu dia duduk. Kena lalui proses tu. Nak dapat ilmu tu, kena lalu proses belajar. Baru kita boleh tahu. Tu sifat berilmu, ma'ani Allah qadim. Kita tidak. Kita berilmu mesti mencari ilmu. Maka datanglah hadis-hadis kelebihan man taraqa, siapa yang menempuh satu jalan menuju majlis ilmu, macam-macam hadis. Tuan-tuan muslimin muslimah, baik kita bedah sikit. Cuba tengok ayat pertama mencecah bumi ialah ilmu. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama mencecah bumi 17 Ramadan, nuzulul Quran, dengan penafsiran yang luas. Nak sebut ayat pertama cecah bumi cerita ilmu, iaitu membaca salah satu cabang ilmu. Membaca salah satu cabang, kita gain our knowledge, kita menambah ilmu pengetahuan dengan membaca. Iqra, bacalah. Baca Quran, baca buku, baca novel, baca jurnal yang membawa manfaat kepada diri kita untuk kita menambah ilmu. Satu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut pada ayat 31 Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma', ilmu. Adam duduk dalam syurga. Allah kata wa 'allama Adam, kami ajar Adam, kami beri ilmu pada Adam. Wa 'allama Adamal asma', Adam diberi ilmu dengan menghafaz asma'. Asma' beberapa nama, tafsir macam-macam. Ada kala Adam disebut dalam tafsir, menyebut antaranya Adam menghafaz nama-nama sungai dalam syurga. Ada tafsir sebut Adam menghafaz nama-nama buah-buahan di dalam syurga. Ceritanya potensi manusia untuk menerima ilmu penting.
Apa lagi ayat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tengok ilmu, darjat sesama kita Allah angkat pertama dengan takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum, takwa. Darjat kita diangkat Allah. Bilal hitam legam, terompah kasutnya didengar dalam syurga. Ketika Mi'raj, diangkat darjatnya oleh Allah kerana takwa dia. Salah satu kaedah lagi Allah sebut diangkat darjat dengan ilmu. Ayat saya baca tadi punya kisah yang cukup menarik. Itulah ayat 11 surah Al-Mujadilah pada juzuk 28, surah nombor 58, surah pertama bagi juzuk 28 ayat 11. Cerita cukup menarik. Sebelum kita sampai pada ayat darjat tu, ceritanya bermula, kata Imam Qatadah, pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kuliah duha di dalam Masjidin Nabawi. Kata Imam Qatadah dan beberapa imam mufassirin, ayat nombor 11 surah Al-Mujadilah ini turun pada hari Jumaat. Dia turun hari Jumaat. Jumhur mufassirin setuju turun hari Jumaat. Ketika itu Nabi sedang menyampaikan kuliah duha. Di mana? Di kawasan Ahlus Sufah, kawasan pangkin Ahlus Sufah, yang ni kena masuk pintu 40 Masjidin Nabawi. Dia panggil pintu Jibril, Babun Jibril, pintu nombor 40. Laluan masuk ke Raudah, dia akan buka pintu tu. Cuma sekarang kita kena isi nusuk itu, buat appointment untuk masuk Raudah. Dulu tak ada. Zaman kita pergi 90-an dulu tak ada. Beratur aja di luar Babun Jibril. Saya pernah keluar daripada hotel jam 3 pagi untuk pergi ke Raudah, sebab pintu Jibril tu, Babun Jibril tu, dia akan buka azan pertama Masjid Nabawi, subuh. Azan pertama subuh, dia akan buka pintu Jibril. Waktu tu tuan-tuan boleh tengok makhluk jamaah di Madinah yang beratur tadi akan lari 100 meter, Rabuan Pit pun lari tengok. Pegang kasut tu tak tunggu dah, tu nak kebuk Raudah. Nak lari tuan, tidak tak dapat Raudah. Saya pernah sekali turun 2.30 kot pagi. Turun tu jalan dalam hati, kata habis lampau aku nombor 1 lah. Pi tuan-tuan ke belakang saya, beratuk awal. Saya kata hampa ni tak tidur ke? 2.30 kita sampai, beratuk panjang dah. Selipar masing-masing pegang lah. Tu nak lari lagi. Pukul 4.30 baru buka azan pertama.
Saya kata silap. Lu ingat kita nombor 1, 2:30 pagi rupa mereka tak tidur. Tu zaman sebelum nusuk, sebelum Covid ni. Sebelum kena isi appointment borang dalam kita punya smartphone tu. 4:30 dia Allah azan dia, pintu terbuka. Jangan tunggu dah tuan-tuan, lari. Sedarah-darahnya kita lari. Tu nak rebut Allah. Sebab sempadan takat tiang wufud ada, tiang duta. Belakang tiang duta buka Raudhah. Belakang tiang duta rumah Saidina Ali. Rumah Saidina Ali tak masuk Raudhah. Kena faham hadis. Min baiti ila mimbari. Daripada rumahku ke mimbarku. Itulah Raudhah. Nabi kata rumah dia bukan rumah Ali. Tu yang nak kena berebut. Dia tak banyak tiang sarir yang melekat dekat rumah Nabi kan. Tiang sarir, tiang harsun, tiang wufud, 4-5 tiang dia. Setakat tu ya. Belakang tu bukan Raudhah dah. Saya pergi bulan 9 tahun depan, 100 meter dapat tiang harsun. Jadilah second lah. Tiang pengawal atau dia panggil tiang Saidina Ali. Kerana di situlah dulu Saidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, 3-4 orang sahabat menghunus pedang mengawal Nabi ketika Nabi awal-awal hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Maka dinamakan tiang itu tiang Harsun. Harsun makna pengawal atau dipanggil juga tiang Ali radhiyallahu anhu. Saya 100 meter tu dapat tu. Lepas tiang Taubat, tiang Aisyah, tiang menangis, pakai tak dapat. Mereka lagi laju 100 meter. Tu tahu saya tak isap rokok tu ke belakang. Tuan-tuan, muslimin, muslimah, Babun Jibril masuk, nanti jumpa macam pangkin. Dia panggil Ahlus Sufah. Situlah geng-geng yang susah. Abu Hurairah and the gang, 70 orang Ahlus Sufah. Mereka ni bukan kaih pagi, makan pagi, tak ada apa nak kaih. Jubah, rabak, koyak, itulah mereka. Nabi dapat susu bagi mereka minum dulu. Nabi dapat kurma, mereka akan makan dulu. Nabi cukup menyayangi Ahlus Sufah. Kena masuk Babun Jibril, pintu 40. Atau dinamakan juga Babun Uthman. Kira kita masuk pintu tu, kita nampak, kita masuk aja Babun Jibril, ada nampak pintu. Yang tu pintu rumah Rasulullah. Pintu rumah Ali lah, rumah Nabi belakang sana tu. Kita bagi salam tu, kita masuk tu pintu rumah Saidina Ali. Berkunci lah, kecuali orang-orang kenamaan, mereka boleh masuk straight kepada makam Rasulullah. Kita Aisyah okok ni tak ada apa, nganga tengok lah. Bagi salam je lah kat luar. Begitu. So kita masuk tu Babun Jibril, diberi nama juga Babun Uthman, pintu Uthman. Kerana di situlah dulu tapak rumah Saidina Uthman. Baik, balik pada tajuk kita. Nabi kata Imam Qatadah bagi kuliah ni cerita darjat ilmu. Kuliah duha, turun pagi Jumaat ayat ni. Kata Imam Qatadah. So, Nabi bagi kuliah, sahabat rapat. Tiba-tiba Nabi melihat di pintu Masjid Nabawi adanya beberapa orang sahabat yang terlewat sampai. Sedangkan depan Nabi itu ada lagi space, ada ruang lagi untuk boleh squeeze sikit lah bagi geng-geng itu masuk. Tambah pula Nabi melihat yang berdiri di pintu tu yang nak masuk, duk jenguk, nak join the crowd. Tambah pula yang berdiri tu Nabi tengok ialah antaranya Ahlul Badar. Allah, Nabi cukup respect, cukup hormat, cukup sayang sahabat Ahlul Badar, yakni mereka yang terlibat dalam perang Badar.
Sebab Allah, Nabi kata Allah telah redha kepada Ahlul Badar. Syurga. Yang pergi 307, 6 orang tak pergi. 313 daftar. Yang pergi hanya 307. 6 orang terpaksa bertahan, tak boleh pergi. Pertama, Saidina Osman. Saidina Osman tak pergi Badar sebab isteri dia Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tenat. Nabi kata jangan pergi perang, hang jaga isteri. Hang suami jaga isteri. So Saidina Osman tak pergi. Sehingga habis Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Lalu Saidina Osman kahwin dengan adik Ruqayyah, Ummu Kulthum. Melayu kata ganti tikar. Istilah Melayu kan ganti tikar. Oh lah, ganti pemaidani ke. Duk tikar tu. Habaklah ganti kapet ke. Istilah Melayu. Kahwin dengan Ummu Kulthum. Tu slang Arab. Melayu Ummi Kalthum. Oh, dia pergi mansub, dia pergi nasabkan Kalthum. Sedangkan dia marfu' Kulthum. Bagi hujung Kulthum mesti marfu'. Ummu bukan ummi. Tak kisahlah Melayu. Ummi Kalthum, hantu Melayu. Ujung tak ada dah. Cik Com tinggal. Habislah. Cik Com, nama Kalthum tinggal Com. Melayu dia punya khat. Ummu Kulthum, adik kepada Ruqayyah. Sebab itu Sayyidina Osman digelar Zu Nurain, 2 cahaya mata Nabi. 2 anak perempuan Nabi menjadi isteri dia. Ruqayyah dengan Sayyidina Osman dapat anak Abdullah. Nama Abdullah. Allah menguji Ummu Kulthum tak dapat anak. Baik itu saya katakan, tuan-tuan, kita pernah jumpakan pasangan isteri, suami isteri yang tak ada anak. Sedih kita, simpati. Saya ada jiran di Laguna, 20 tahun dah kahwin, cikgu laki bini, rumah 4-5 rumah sebelah rumah saya. Tak ada anak. Bela anak kucing, kesian kita tengok. Hiburkanlah mereka. Katakan pada mereka, anak Rasulullah Ummu Kulthum pun Allah uji tidak mempunyai anak. Nak kata apa? Anak Rasulullah, anak kekasih dia. Ini dia ujian. So Sayyidina Osman tak pergi. Kedua, Al-Munzir, sahabat nama Al-Munzir. Al-Munzir juga tak pergi sebab pangku pemerintahan Madinah jaga di Madinah. Kok datang delegasi ke import ekspor ke Al-Munzir. 2. Kemudian 2 orang yang berhutang. Tak bayar hutang memang bergaduh perang. Maka Nabi kata hampa 2 orang tinggal di Madinah, kerja cari duit bayar hutang. Tu dia kata hutang. Jangan duk buat lari tak ketahuan. Cari jalan bayar walau sikit-sikit. Allah Maha mengetahui. Kalau kita mati tak habis lagi bayar. Allah mudah-mudahan dengan sifat kasih dia, kalaulah mungkin wali dia ke keluarga dia ke tak mampu nak bayar, kita minta ampunlah pada Allah. Moga akhirat tidak dituntut. Sebab kita ada keinginan nak bayar. Ni lari. Masuk masjid, tengok kawan hutang 1,000. Lari ke pintu, jatuh kat kubur, mati. Lari ke. Aduh. Ada seorang anak murid di Padang Seraya. Jumpa saya habis kuliah di Padang Seraya. Jumpa, Ustaz, buat aku mana? Saya kata, apa dia? Dia hutang saya 35,000, dah 20 tahun dah tak bayar. 20 tahun dah? 35,000. Tahu rumah dia? Tahu. Pi lagi? Pi. Lepas tu dia kata apa?
minta maaf lah, minta maaf, duit tak ada, 20 tahun. Hak tak ada duit, dia tak ada minta maaf, tambah rumah ni. Perbesar rumah ni. Saya kata dah jumpa Tok Pengulu ke, JKKK ke, Tok Imam Masjid ke. Dia kata tak jumpa lagi Perdana Menteri ke. Hak lain semua. Hak lain semua jumpa lah. Saya kata pandai-pandai abang lah. Saya tak explain lah dekat dia. Sebab dalam Islam dia nak usaha lagi lah buat cara baik. Dalam Islam kita boleh rampas harta dia, walau tanpa izin dia. Boleh pergi rumah dia, hutang aku 30,000, bawa bodyguard 4-5 orang lah, masuk rumah dia, ambil harta dalam rumah tu. Boleh tak? Boleh. Senilai hutang yang dia tak bayar 20 tahun. Kira lelok, masuk tengok ada peti air. Peti air congak-congak 2,000 lebih, angkut. Bodyguard tu tunggu. Dia cakap banyak, angkut peti air, tolak cepiau ada lagi 28,000. Dia siap buat kalkulator Mamat ni. Cari tengok motor baru beli 10,000. Pelik pula PAS. Pelik motor tu. Dia kata hak ni angkut weh. Berapa beli? 10,000. Tolak 10,000. Boleh. Tak ada dosa apa. Hari polis tak boleh ambil tindakan. Di sudut hukum Islam dibenarkan. Sebab itu hak kamu. Berdasarkan dalil, Nabi kerah sahabat pergi tahan Abu Sufyan. Waktu Nabi dapat maklumat Abu Sufyan on the way balik daripada Syam, itulah yang Nabi kata, pitahan dia, ambillah, moga-moga Allah mengurniakan harta kepadamu, kata Nabi. Sebab Abu Sufyan berniaga di Syam, dia bawa harta sahabat yang tinggal waktu hijrah, diangkut semua tu harta sahabat. Itu yang Nabi kata pitahan dia, moga Allah kurniakan harta padamu. Ini ulama ambil dalil, hak kita. Bukan rompak Robin Hood apa dah. Itu yang akhirnya tercetus Perang Badar. Itulah punca dia yang jadi Perang Badar tu. Sebab Nabi suruh ambil, Abu Sufyan dapat maklumat, dia kona dia punya khalifah dagang, ikut tepi laut Jeddah sampai Makkah, dia buat haru. Dia kata Muhammad serang dia, ngabut betul. Dia kata Nabi kacau dia. Itu punca Perang Badar. Tapi nak sebut poinnya, ambil sebab hak kita. Itu Islam ajar. Hang tak bayar sewa rumah 1,500, dah 6 bulan dah duk tangguh, habis ambil. Kita ada pendua, ada spare key, dia pergi kerja, dia balik tengok tinggal pelit motor. Yang lain semua kita ambil. Berapa? Sebulan 300, 6 bulan hang tak bayar 1,800. Aku pun nak duit. Dah lah, EPL aku tak boleh keluar, dia kata. Dia naik angin. EPL aku tak boleh keluar. Dia pergi angkut barang kawan tu pergi kerja, balik tak ada apa. Salah tak? Dah dibenarkan syarak sebab hak kita. Tu jangan duk buat hai hutang bayar. So Nabi suruh 2 orang tinggal, jangan pergi perang. 2 lagi perisik awal tak jumpa jalan menuju ke Badar. Perisik ni melilau tak jumpa. 6 orang tak pergi, tak terlibat Badar. So yang jumlah 307. Yang berdiri di pintu, ini nak cerita darjat ilmu. Yang berdiri di pintu Ahlul Badar. Nabi tengok Allah. Nabi kata dekat sahabat tu, lagi kita baca ayat yang saya baca tu. Nabi kata, Mama bagi tafasah, lapang sikit, bagi lapang. Ada lagi space. Bukanlah macam ni 100 meter boleh lari. Kan, ni 100 meter kalah Blackpink 60,000. Oi, kuliah tak ada hal punya. Blackpink 60,000. Mampus punya ramai manusia. Tuan-tuan, nak sebut space tu adalah sikit yang boleh sahabat ni masuk. Tapi hak duduk depan ni buat keras dia, buat muka 2 kupang. Nabi kata tafassahu, bagi lapang, bagi space. Tak tahu
dalam hati tu gambarnya siapa suruh main lewat. First come first serve lah. Dia tak nampak lah kat Nabi, tapi dalam hati nampak lagu tu lah. Nabi kata lapar, diam. Tafassahu, lapar. Lalu Nabi kata berdiri. Bagi lapar tak mau semua berdiri. Nabi kata berdiri. 3-4 orang berdiri. Mereka berdiri. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Apabila dikatakan padamu berdirilah, maka berdirilah kamu. Maka berdiri 3-4 orang. Nabi kata pergi belakang. Baik, Ahlul Badar masuk duduk depan. Allah yang kata hebatnya Ahlul Badar, istimewanya mereka. Allah. Nabi kata pergi belakang. So duduk depan. Dengar kuliah Nabi. Lalu dalam ayat tu Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat sesama kita ni, Allah angkat darjat sesama saya tuan-tuan muslimat. Allah angkat darjat dengan dua. Pertama, amanu. Siapa yang paling tinggi iman dia, Allah saja maha mengetahui, dialah tinggi lebih daripada orang lain. Iman dia kuat. Nombor dua, ilmu. Allah angkat darjat sesama kita dengan ilmu. Allahu Akbar. Itu kisah ayat 11 Al-Mujadilah. Maka datanglah ayat lain, ayat-ayat yang menceritakan kesungguhan dalam kita mencari ilmu. Itu yang Imam Syafi'i sebut, cari ilmu ni tulul zaman, masa dia panjang. Cari ilmu kena ada duit. Tuan-tuan nak datang masjid isi minyak motor lah, apalah. Imam Syafi'i sebut, cari ilmu kena cerdas, otak kena cerdik. Kalau tak dapat 100%, 10% bawa balik. Mustahil tuan-tuan akan hafal semua. Apa yang saya sebut biiznillah, impossible, mustahil. At least 10, daripada 10, 2 bawa balik. Jadilah habuan kita untuk bekal. Itu ilmu. Bukan saja-saja duduk. Walaupun kita dapat doa malaikat, walaupun kita niat i'tikaf, walaupun kita tidur, tetap niat i'tikaf dapat, tapi kurang sebab kita lena. Dapat tak pahala? Dapat, walaupun tidur. Berapa banyak tolak tu saya tak tahulah. Kalau tidur sampai patah tengkuk tak sedar ke diri, saya ingat tak ada apa pun. Sakat tidur, betul dia bangkit, mata jatuh, okey lah kot. Ni kalau sampai patah tengkuk, jatuh dagu, siap menguruh lagi, aku ingat kosong lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, datanglah ayat-ayat yang mengajak kita supaya cari ilmu ni bersungguh. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya uquba. Aduh, selalu baca kan? Suratul Kahf ayat 60. Allah ajar kita, seorang Nabi, seorang Rasul, punyalah berusaha keras. Nama dia Musa alaihi salam. Dia berhadapan dengan seorang Nabi namanya Khidir, mengikut pandangan. Walaupun Allah hanya menyebut fawajada 'abdan min 'ibadina, Nabi Musa dan pembantu dia Nabi Yusha bin Nun telah bertemu dengan hamba kami. Allah sebut dengan min 'ibadina,
daripada salah seorang hamba kami, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Hamba kami itu telah diberi ilmu ladunni. Layu ladunni ni kemah. Tak payah belajar. Allah bagi semua, saya tak payah belajar. Ada seorang tukang masak apa kena mak aku pun tak pernah ingat. Tapi Kedah memang keluar surat dah, ban dia. Penang pun mungkin kot. Dia boleh hafal dalam kuliah, dia tak mengaji mana ni, semua Allah bagi ni, laduni. Amboi. Nabi Musa kata apa? Cermin muka hang. Saya yang paling saya marah apabila si tukang masak chef ini, dia sebut, entah boleh tengok dalam YouTube, dia boleh kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal itu bukan Allah tapi Muhammad. Gila ke bang? Huwal awwal itu Allah. Ulama tafsir mana ya? Dia pun nampak dia tak mengaji. Waktu Kedah ben awal keluar surat tidak dibenarkan, mengarut. Astaghfirullah. Ada satu tu dia sebut Muhammad Allah, dia pegang kota ayam. Muhammad Allah Adam. Muhammad lebih sempurna daripada Allah. Tak gila? Tak gila ngaji dulu. Muhammad lebih sempurna daripada Allah. Yang mai kuliah, tu tengok YouTube. Yang mai kuliah malam tu, hampa tak boleh bangkit ke sanggah dia? Mai hambuk aja. Bodoh. Saya marah betul ya. Hampa tak boleh bangkit ke ustaz? Minta maaf pun nak bagi ustaz lah. Begitu kan masak, tak apa. Minta maaf ustaz, apa ustaz cakap ni Muhammad lebih tinggi daripada Allah. Muhammad itu hamba. Abduhu wa rasuluh. Hamba dengan Tuhan, siapa lebih besar? Main uji akal kita. Asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Macam mana ustaz boleh kata Nabi Muhammad lebih sempurna daripada Allah? Tak ada seorang sanggah dia. Jangan isap okok lah semua. Sanggahlah. Wal awwalu wal akhiru, itu Allah. Dialah yang awal, tiada permulaan bagi awal ada dia. Wal akhir, tiada kesudahan bagi zat dia. Itu yang kita belajar, itu yang mufassirin tulis. Dia boleh apa? Wal awal itu Muhammad. Geram betul ya. Dan raya abang ni sakal juga dia kempen. Kamu kaya sakal, ceramah dengan Aziz dibanding kemas. Tahulah dia ceramah apa dengan Aziz, aku tak tahu. Hai, entahlah, akhir zaman punya pukulan. Boleh kata saya tak mengaji dia main ni, Allah bagi ni, laduni. Amboi. Nabi Musa ayat 60. Allah kata, ingat wahai Muhammad, wa idza qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada fatahu, kita kata fatian, makna seorang pemuda, fataya, makna orang anak muda, iaitulah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, mengikut tafsir yang menjadi pembimbing ataupun teman Nabi Musa. Nabi Musa kata kat dia, aku akan mencari Bahrain, pertemuan Majma'al Bahrain. Aku akan cari pertemuan dua laut itu, sebab Allah beritahu Nabi Musa, hang pi cari hamba aku yang aku bagi dia ilmu min ladunna, daripada sisi aku tu yang dipanggil ladunni. Tak payah belajar, punya Allah bagi direct. Bukan hang.
Ini Nabi. Cari dia, mana tempat dia? Majma'al Bahrain, dua laut majma' bertemu. Nabi Musa kata, aku akan cari laut tu. Hang ready lah. Ready, bekalan bawa dah semua. Ikan. Ada ikan, bawa seekor ikan. Nak masak sehari. Ikan itulah yang meluncur keluar daripada bakul mereka, jatuh ke batu, masuk laut. Ikan tu panjang. Baca dalam Al-Kahfi. Ada semua cukup. Aku nak cari pertemuan dua laut itu. Aku akan cari. Tengok ya. Au amtiya huqubah, walaupun aku terpaksa berjalan. Huqubah. Tengok bahasa Arab. Tengok frame dia apa? Big frame dia apa? Bersungguh cari ilmu. Nabi Musa kata, au amdiya huqubah, aku akan berjalan terus sehingga aku tak peduli walaupun aku mengambil masa. Huqubah. Tuan-tuan baca surah An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Dan surah An-Naba, apa yatasa'alun. Kita tengok ujung-ujung tengah-tengah cerita bab neraka. Antaranya Allah sebut labithina fiha ahqaba, bahawa ahli neraka tidak akan tinggal di dalam neraka itu melainkan ahqaba. Baik, patah balik ayat 60 Al-Kahfi. Nabi Musa kata apa? Au amdiya huqubah. Huqubah. Dalam An-Naba ahqaba. Mana jamak? Mana mufrad? Huqubah mufrad, ahqaba jamak. Baik, huqubah ketika turun ayat di Makkah, An-Naba atau Al-Kahfi turun di Makkah, umur Nabi dalam 47 tahun turunnya Al-Kahfi. 7 tahun selepas jadi Rasul. Bila kata hukum, orang Arab maklum ma'ruf. Satu hukum bagi orang Arab bersamaan 60 tahun. 60 tahun. Satu tafsir Hamka sebut 80 tahun. Tak kisah 60 ke 80. Bayang Nabi Musa kata apa? Aku sanggup berjalan walau 80 tahun. Dalam surah An-Naba, labithina fiha ahqaba, mereka tidak tinggal dalam neraka itu melainkan ahqaba. Ahqaba jamak daripada hukum. Maknanya 80 tahun kali 80 tahun kali 80 tahun kali 80 tahun, tak berapa kali nak kali. Tinggal dalam neraka. Lama mana tu? Apa meh? 80 kali 80 kali 80 kali 80, tak ada titik sebab jamak. Allah, Nabi Musa kata dekat Nabi Yusha, hang get ready lah. Barang semua ikan, pokok. Pokok tak ada lah. Tu kita tinggal pokok sanggup river balik. Dah masuk tol lah, keluar balik pokok tinggal. Pokok beli kat Siam, tembakau dia lah. Sanggup bayar tol balik pergi ambil pokok. Mampu. Aku nak jalan, aku akan cari dia. Huqubah, kata Nabi Musa, walau aku terpaksa berjalan 80 tahun. Ready? Ready, jom. Tu kesungguhan cari ilmu. Tuan-tuan, kita di Malaysia, subhanallah, masjid berlambat-lambat. Start motor, start kereta, tak nak. Tu dia, kesungguhan tu kena ada. Dan akhirnya, ingat bila bab ilmu, penutup ayat 114 surah Taha. Penutup ayat 114 surah Taha, penutup dia wa qurrat
Rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ingat, ilmu kena bertambah. Banyak mana ustaz nak bertambah ilmu? Pulang kat tuan-tuan. Cara mana nak tambah? Oi, baca, tengok, berlambak, mendengar. Memang kita takkan boleh kuasai semua ilmu, mustahil, tak boleh. Seorang yang terpacak di hadapan masjid dalam kuliah, dia tahu semua fiqahnya, tasawufnya, hadisnya. Mana ada? Ada benda yang saya tak tahu, saya belajar lagi. Bukan semua kita tahu. Kita bukan perfect, tetapi paling tidak kesungguhan mahukan ilmu. Itu yang Maududi sebut. Saya banyak kali ulang. Itu yang Maududi kata, orang beriman ambillah sehari paling tak ada 1 jam membaca. 1 jam baca buku yang membawa manfaat. Baca sejam. 10 minit patah tengkok, spek jatuh. Jatuh spek. Ayat liuk basi jadi saksi atas kitab, atas buku liuk basi jatuh. 10 minit mengerok. Itulah kita suruh baca buku. Suruh baca buku 1 jam, kata Maududi paling minima 10 minit tu kira saya ingat lama. 2 minit kalau dia baca pun dia buka dia ambil mana hujung kali tu. Hujung apa cerita lah kali tu. Habis. Baca buku ni tuan-tuan kena disiplin. Pages by pages, topic by topic. Then you got the answer. Jangan main rembat dia. Ni bukan cerita majalah gila-gila boleh baca ikut dan. So, give your knowledge. Siapa suruh? Allah. Bukan Mak Saleh. Allah. Rabbi zidni ilma. Hei Tuhan, tambahkan ilmu kepadaku. Minta dengan Allah. Tapi kita kena usaha lah. Jangan minta kosong aja. Wal'ayyadzabillah. Kalau kita minta kosong, itu tak boleh. Kita kena usaha. InsyaAllah. Walaupun kita takkan faham, hafal ke semua. Tapi percayalah. Lagi banyak baca, lagi banyak tahu. Sungguh. Lagi banyak kita rajin membaca, lagi banyak kita dapat ilmu. Percayalah. Jangan syok beli buku lepas tu susu. Tafsir Ibnu Kathir kat 1 set, duk rak atas. Lepas tu fiqh sunnah 1 set. Lepas tu fiqh syafi'i 1 set. Besok tengok. Dia perasan jadi profesor. Wahai 1 buku entah mesti duk berabuk itu. Duk syok beli buku tak mau. Tak mau jadi macam tu. Walaupun nipis buku. Dia jadi puas tuan-tuan. Kepuasan bila? Bila kita habis 1 buku. Puas. Sungguh. Kita baca-baca walaupun take time. Katalah sebulan habis 1 buku kita baca. Pelan-pelan. Bila sampai pages yang terakhir tu, dia jadi bangga. Dia jadi puas. Jadi puas. Walaupun tanya abang baca buku apa? Tak tahu tapi ada tulisan. Bini tanya mampu, dia kata tak tahu tapi ada tulisannya. Hai, mampu lah tu. So baca pelan-pelan. Kalau boleh ambil pen, ambil buku nota, catat. Kalau boleh. Catat yang penting-penting, bukan nak buat jurnal. Catat yang penting-penting. Ataupun marker pen, highlight. Macam tu. Kalau boleh 1 page tu baca 2 kali. Ulang. Ni kan, cari tahap laju.
Lah kali ujung kawan mati kena bunuh, habis dekat tu. Apa cerita tak tahu. Kalau tuan-tuan tengok drama pun ujung apa yang tuan-tuan dapat? Dia kena start pada awal. Tuan-tuan tengok butterfly atau mentega terbang, apa tuan dapat? Tuan kena tengok pada awal baru tahu. Bukan butterfly itu saja. Begitu. Makanya nak sebut, tambahlah ilmu. Gunakanlah apa yang Allah bagi. Mata yang sihat, tubuh yang sihat, duit ada sikit, beli buku yang boleh menambah ilmu. Buatlah. If'al ya akhuna, if'al. Sebab dia tak ada rugi. Kita yang untung. Sebab Allah yang suruh, Rabbi zidni ilma. Ilmu kena bertambah untuk kegunaan kita dan mungkin anak cucu kita. Kalau buku tu pun kita tak habis, anak cucu kita. Sebab tu saya tiap kali beli buku, saya akan tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dekat depan buku tu, saya akan tulis. Saya akan tulis apa? Saya akan tulis tarikh beli. Saya tulis tarikh beli, tarikh bulan Islam dan tarikh Masihi. Dan saya akan tulis buat anak cucu keturunanku, jangan lupakan kami di alam barzah. Saya tulis gitu. Semoga buku ini memberi manfaat kepada kamu dan jangan lupakan kami di alam barzah. Stop. Semua buku saya beli saya tulis macam manalah tahu mereka tengok-tengok teringat Allah, hai Tuhan aku. Tak bisa rokok Tuhan aku ni. Mudah-mudahan. Itu saya lah, tuan-tuan nak tulis apa tuan-tuan punya masalah. Tapi saya begitulah saya buat. Moga-moga anak cucu, mana tahu lapis generasi kita, cucu ke-16 ke cicit ke-25 ke, kita ada bazah lah. Mana tahu jadi profesor ke apa dia, buku kita ada ke, dia tengok-tengok Allah moyang aku ni, dia pun Fatihah, jadilah. Allahu Akbar tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan insya-Allah kita sambung tafsir kita ayat 75 ni lepas raya. Lepas raya no, habis dah. So next coming Monday sebelum Ramadan, iman dan kehidupan. 20 hari bulan insya-Allah. Itu iman dan kehidupan. 23 kita akan mula puasa. So tafsir kita sambung selepas hari raya Aidul Fitri insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.